Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Okey, so untuk hari ini, minggu keempat. Okey, minggu keempat. So meaning that kita ada 2 minggu lah. Minggu ni dan minggu depan untuk tajuk BIM design. Okey, so saya share screen ni. Alright. So, saya harap you all dah tengok lah buat task yang saya suruh tu. Especially ada 2 YouTube video yang you kena tengok lah. Satu pasal load transferring dan satu lagi tentang laterally restrained beam. Okay, so kalau you dah go through that particular videos, so should be you have paling kurang you ada 50% pemahaman kat situ, insyaAllah. Alright. Okay, so sebelum kita buat contoh, okay, saya nak go through summary sedikit lah untuk BIM design ni. Sebab okay, minggu ni dengan minggu depan kita cover topik BIM design. So kita akan buat contoh. Alright, contoh tu ada beberapa step lah. So kalau tak sempat hari ni, memang tak sempat pun sebenarnya. Okay, so kita akan buat step depan pula, Astagfirullahaladzim. Kita akan buat minggu depan. Okay, sambung contoh yang sama, insyaAllah. Alright, so basically untuk topik beam design ni, we do have laterally restrained beam. There are many types of beam sebenarnya, okay. Tapi yang kita nak cover untuk syllabus ataupun lesson kita ICS 444 hanyalah laterally restrained beam. Dia ada unrestrained beam and so on kan. So kita hanya cover laterally. Settle yang tu. Okay, dekat sini ada there are 8 steps, okay, to check or to do the design analysis for restrained beam. Okay, for laterally restrained beam. So dekat sini saya letakkan ada 8. Alright, so yang pertama kat sini, right, yang pertama we do have bending moment and shear force design. Okay, yang ini ni, step yang pertama ni adalah step di mana kita nak cari, kalau bending moment ni MED lah, right, MED. Kalau shear force ni VED. Okay. Alright. So, oh ya, sebelum saya terlupa, saya nak kita recap balik apa yang kita dah buat week 2 hari tu tentang basic concept of design. So, hari ni kita nak praktik lah. Okay, benda yang kita dah buat hari tu. So, ingat tak 3C lagi? Klik compare conclude untuk dapat full mark. And then what we're going to have today is we are going to determine the value of MED. Okay, MED, and then kita akan cari VED, deflection applied, and then kita akan cari juga resistance value untuk moment, untuk shear, untuk deflection, and then kita akan compare. Alright, we are going to compare this MED and MRD, the applied dan juga design resistance, and then baru kita akan decide okay ataupun tak okay. Right, clear yang tu So balik kepada contoh kita, discussion kita hari ini. Okay, itu step yang pertama. Okay, step yang kedua kita akan tengok strength classification. Okay, ini sebenarnya kita dah buat kan, strength classification kita cari apa? FY. Ingat tak kita nak dapatkan FY ni, it depends on grade of steel and also the thickness of flange. And then kita akan refer table 3.1 untuk dapatkan nilai FY. Ini kita dah buat last week. And then step number 3. Sebelum step number 3, sebenarnya saya letak star kat sini. Kalau you perasan, dalam slide lecture notes yang you dah tengok dan download tadi, yang dalam task tu, ada 8 step juga sebenarnya kan. Tapi 8 step tu, ada satu step tu, step yang kedua adalah dia panggil size selection. Okay, dekat sini size selection ini adalah in real world nantilah. Kalau you nak design betul-betul nanti, okay, you have to choose the right size. You have to propose one size, and then kita check dengan design. Kalau tak okay size tu, baru kita akan resize. Okay, kita akan redesign. Sorry, anak-anak dekat rumah. Sebab saya terpaksa cutikan diorang sebab dekat sekolah tu ada case positif. So saya tak nak ambil risiko. Saya terpaksa cutikan diorang. So sorry lah kalau ada background sound effect yang tak berapa menyenangkan tu buat tak dengar je lah. Alright, saya cuba kuatkan suara saya melebihi daripada suara anak-anak saya, insyaAllah. Okay, and then size ni untuk syllabus kita tak minta lah you propose size. Biasanya kita akan minta you check sahaja. Okay, tapi untuk sebenarnya nanti you akan select size dulu.
before go further for the classification and so on. Alright. Okay. And then step yang ketiga tadi, classification of section. Ni pun kita dah buat last week kan. Kita nak tentukan si class 1 ke, class 2 ke, class 3 ke, class 4 kan. So kita nak tentukan yang ni. Ni pun kita dah buat last week. Kalau tak ingat ataupun macam tiba-tiba pagi tadi bangun terantuk katil ke apa kan. Terlupa habis semua. Pergi refer balik last week punya nota yang kita dah discuss. Okay. So settle step yang ketiga. Okay, step yang keempat adalah step kita nak cari resistance punya value. Applied punya kita dah cari dah kat atas tadi ni, yang step 1. Okay, kat sini kita nak cari resistance untuk bending, which is MRD. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry ya. Okay. Ada call tak saya Okay, lepas tu kita nak cari VRD. Okay, resistance design. Okay. Alright, itu adalah nilai resistance yang kita nak carilah untuk kita punya bending dengan shear. Lepas tu step yang kelima. Dengar ke suara saya? Dengar Alright. Step yang kelima, takut putus sebab dia call in tadi. Okay. Saya proceed. Okay, step yang kelima adalah shear buckling resistance. Okay. Shear buckling resistance ni, you kena check ada dia step yang kelima ni simple, paling simple sebenarnya. Nanti kita tengok, okay. Check shear resistance, and then step yang keenam flange induced buckling, and then step yang ketujuh web buckling, and finally kita akan check deflection. Deflection ni macam saya sebut itulah, kita kena cari deflection applied. Okay, kita compare dengan dia mesti lebih kecil lah lebih kecil atau sama dengan deflection limit. Okay. So sebenarnya yang kritikal untuk minggu ni, okay, minggu ni dengan minggu depan, yang kritikal ni kat sini lah sikit. Sebab you tak ada exposure on buckling lagi kan. So tak apa, kita tengok nanti. Alright. So ini kritikal sikit, saya letak star kat sini. Alright. So ini adalah 8 step yang kita akan buat. Alright. So sebelum kita go further for this example, suka untuk saya explain sedikit lah all about the buckling ni. Okay. So kat bawah ni, okay, saya ada letakkan sedikit nota. Okay. What's go wrong? Okay. Dekat sini adalah it's all about the failure of beams, of steel beam. Okay. Dekat sini saya senaraikan ada 5. So 5, benda-benda ni yang you kena faham. Okay. You faham yang ni, insyaAllah bila you design nanti you ada feel lah. Okay. You ada feel untuk you buat design tu. Kalau tak lagi, you just follow dia punya step saja. Tak faham apa benda you kira kan. Okay. So yang first design failure adalah kita nak check on beam. Okay, nak check beam ni sebab bending ni berlaku bila kita kenakan load, dia akan bend kan. Bila bend, kita nak tahulah bending tu kita allow bending berlaku sebenarnya. Tak semestinya kita tak boleh. Boleh. Tapi it has a limit. Okay, it has a limitation to be checked. Alright, so that's why kita kena check. Okay, bending ni berlaku macam ni lah. Tapi biasanya bending ni kadang-kadang kita boleh nampak. Tapi kebanyakan kita susah nak nampak sikit lah dia punya pattern dia ni. Dia berlaku di dalam. Stress tu berlaku di dalam. Right? Itu adalah bending. Biasanya bending maksimum berlaku di span. Okay, dekat span ni berlaku maksimum. Berlaku bending. Dan paling maksimum di tengah-tengah span lah. Okay. Okay, itu bending. And then yang kedua is lateral torsional buckling atau kita panggil LTB. Okay, LTB. Lateral torsional buckling ni berlaku kenapa? Bila kita kenakan load dan load tu tak centralized tau. Kalau kita tengok contoh contoh I-beam tu macam tu. Okay, load tu dia tak kena tengah-tengah. Tapi mungkin dia kena somewhere dekat tepi sikit. Contohnya dia kena terbelah sini sikit ke macam tu kan. So dia akan menyebabkan beam tu akan twist sedikit. Dia tak balance kan. Load yang dikenakan tu tak balance. Alright. So dia akan ada lateral torsional buckling. Alright. Ataupun mungkin ada kita letak something ke dekat sini kan. Kita letak something. So dekat sini tak letak. Ataupun kalau letak both side pun. Yang ni kecil. Yang sebelah lagi besar. So dia tak balance. So the word is unbalanced. Kalau berlaku unbalanced punya condition dekat atas flange tu. Dia akan contribute kepada lateral torsional buckling. Alright.
So next we do have shear failure. Apa dia shear failure? Shear failure ni adalah failure yang disebabkan oleh perubahan daya yang bertentangan arah. Contohnya macam ni, loading kita datang daripada atas kan? Okay. And then we do have also loading, kita ada support kat sini, reaction daripada ke atas. Loading ke bawah, reaction ke atas kan? So basically bila berlaku perbezaan arah ni, dia akan berlaku shear. So dekat mana berlaku shear? Definitely dekat support lah. Dekat sini tak berlaku shear sebab kita tak ada daya yang ke atas, dia ada daya ke bawah sahaja. So that's why maximum shear berlaku di support. Di midspan, V is equals to 0. Tiada shear di midspan. Alright. So next, yang keempat. Yang keempat adalah bearing failure. Bearing failure is actually due to web crippling. Okay, kalau you tengok kat sini, kan kat sebelah kiri ni, okay, kat atas ni flange, bawah ni pun flange. Yang tengah ni web. Okay. Dia berlaku biasanya dia disebabkan oleh ketidakstabilan di support lah, especially. Okay, sebab apa? Bila tak stabil dekat support tu, dia akan jadi macam tu lah. So creep dia bahagian web saja akan creep. So that's why nama dia web crippling. Nothing happen with the flange. Flange okay, stable. Cuma web sahaja. Kalau macam tadi saya sebut laterally torsional buckling tu dia dekat flange kan? Kan tak kestabilan berlaku di flange. Tapi dekat sini berlaku di web. Alright, clear. Yang terakhir adalah deflection. Okay, apa dia deflection? Deflection ni adalah bila kita kenakan load. Okay, kita kenakan load. Okay, asalnya beam tu macam ni kan? Okay, asalnya beam tu macam tu, tegak je. Tapi what happen bila kita letakkan load, dia akan bend. Dia akan ada deflection. So, akan berlaku perubahan titik. Betul tak? Contohnya, kat sini titik asal. Kita akan ada titik yang baru kat sini. So, delta. Ini kita panggil sebagai delta. Perubahan jarak, perubahan kedudukan. Akan deflection. Alright. So, biasanya deflection ni kita akan nampak jelas dengan mata kita. Compared to bending tadi. Bending kadang-kadang susah nak nampak, saya cakap kan. Tapi deflection definitely kita akan nampak. Sebab dia perubahan jarak kan. Perubahan kita akan nampak. Alright. So, itu adalah 5 failure of steel beam yang saya boleh highlight kat sini. Yang penting untuk you faham dan tahu. Alright. Sebelum kita proceed untuk calculation. Okey, cuba tengok sebelah kanan ni. Ini gambar raja yang saya dah tunjuk dalam pre-test tadi, tak silap saya. Okey. So, kalau you ingat lagi tak apa dia punya jawapan kan? So, yang sebelah kanan ni adalah, saya cerita je lah ini adalah LTB, Lateral Torsional Buckling. Okey, punya failure. And then kita boleh cakap juga plus deflection. Sebab kita nampak dia deflect ke bawah kan? Dia deflect. Dia bukan sekadar lateral torsional buckling. It's also experience deflection. Alright. So next yang bawah ni pula. Okay, yang bawah ni is vertical web buckling. So kenapa kita kata web buckling? Cuba tengok bahagian web ni. Web tengah-tengah ni Okay, ni adalah web. Web yang fail. Okay, dia buckle. It's buckle. Alright, memanglah kita nampak juga flange ada macam sedikit failure. Tapi failure tu disebabkan oleh web tu yang berubah kedudukan kan. Okay, itu web buckling. And yang sebelah kiri pula ni, ini kalau you tengok nampak. You nampak dekat support kan. Okay, dekat support tu je ada bersedikit failure kat situ. Ni kita panggil sebagai shear. Shear buckling. Okay. Shear failure. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry. Apa dah berlaku ni? Tu dia ada pirata dah. A5 kan. Okay. Shear failure Okay. So these are all about failure of beam. Okay, yang kita kena check. Okay, clear Alright, so kalau tak ada apa-apa, saya terus kepada contoh kita lah yang kita nak bincang. Okay, kita akan buat, itu ada summary Don't worry, saya akan share sekejap lagi saya akan PDF kan saya punya OneNote ni nanti untuk saya share macam biasalah So hari ni kita akan sambung example 9.1. Kalau you ingat lagi, kita dah guna soalan yang sama untuk kita buat calculation classification of section kan last week. So kita akan guna soalan yang sama, kita akan proceed untuk step yang seterusnya. Okay. Alright, so ada dengan saya sekarang. Okay, soalan ni check the suitability of the size. Okay, apa dia check?
check ni saya dah sebut hari tu kan, full check. So full check hari ni tadi saya sebut ada berapa step? How many steps that we have? We do have 8 steps, right? Step. Okay, kita ada 8 steps. Alright, so 8 step and then check the suitability of the section of UB by uniform load yang dia kenakan. Okay, saya nak tanya you all. UDL. Okay, UDL, saya harap tadi saya tanya dah group yang tadi, katanya dah kenal lah. Okay, so suppose you all pun sama lah sebab background sama kan. So apa dia UDL, apa dia nama point load tu sepatutnya kena tahulah UDL ni kalau dia load tu dia distribute along the beam. Okay, macam contoh kita sekarang lah. Tapi kalau point load pula dia load tu dikenakan pada at certain point. Okay, and then dia kenakan UDL dengan nilai GK dengan QK 8 dan 6 kN ni So GK is permanent load. Permanent load ataupun permanent action. Okay, permanent action. And then QK pula adalah variable load ataupun variable action. Okay, apa dia variable load dan permanent ni? Contoh lah Contoh kalau I boleh sebut, kalau I pegang satu kotak, okay, I pegang kotak, right? So kotak tu kita panggil load variable. Sebab apa? Kita boleh lepaskan, kita boleh tukar dengan benda yang lain. So dia boleh bertukar ganti. So itu adalah variable load. Compared to permanent load, contoh permanent load adalah beban berat saya sendiri. Yang memanglah saya boleh turun, boleh tambahkan. Tapi dia punya definition dia adalah permanent load adalah load yang berada dalam badan kita. Okay, so yang kekal di dalam structure lah. Okay, dalam contoh structure ni lah. Okay, clear yang tu So 8 dengan 6 dia bagi. Okay, assume the beam is fully laterally restrained beam and then this beam sits on 100 bearing in each end. Okay, apa dia 100 bearing ni? Okay, 100 bearing ni adalah size support. Size support. Okay, kalau you tengok kat sini, mana support? Yang ni bukan support Yang nak panah kiri kanan ni bukan support. Ini reaction. R1, R2. Reaction daripada support sebenarnya. Okay. So basically kalau nak tengok lukisan sebenar dia adalah dia, kalau I boleh lukis kat sini Okay, yang ini beam kita. Ini support kita. So support ni selepas you simplify, you akan dapat sebelah kiri ni, which is dekat tengah-tengah dia akan ada reaction, betul tak? R1, yang ni R2. Okay, so mana satu support? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia keluar pula dah. Okay, so yang inilah support. Okay, nampak? Yang ni adalah size bearing 100. Yang soalan bagi tu. Okay, ni adalah size bearing. Size support 100. Okay, and then satu lagi saya nak pesan. Alang-alang disebut kat sini kan. Okay, you kena faham juga apa itu L effective. Okay, L effective definition dia adalah from center of support to another center of support. So itu adalah kalau daripada based on the definition yang ni lah kan. Center to center kan. So ini adalah L effective. Okay, L effective ni yang kita akan guna untuk design kita. Okay, so dalam soalan yang bagi 8 meter ni L effective sebab apa? Sebab dia daripada reaction to reaction. So ini adalah L effective lah. Saya pesan sebab kadang-kadang soalan dia bagi dalam bentuk figure macam ni. Dia bagi figure sebelah kanan ni and then dia bagi pula total length. Kan dia bagi total length hujung ke hujung. Dia bagi hujung ke hujung ni, hujung support ni ke hujung support ni. Ini bukan L effective yang biru ni adalah total L total. So bila dia bagi L total, definitely dia akan bagi dekat U size bearing. So macam ni nak kira L effective? Tolaklah kan L total, tolak separuh bearing sebelah kiri, tolak separuh bearing sebelah kanan. Dan nilai efektif tu baru kita akan guna untuk calculation. Untuk contoh ni alhamdulillah dah bagi 8, so kita terus guna 8 lah. Okay, next, ignore self weight of beam. Okay, bila dia kata ignore self weight tu maksudnya you tak perlu buat apa-apa dengan GK lah. Sebab self weight masuk kat sini self weight masuk kat situ. So bila dia tak bagi tu, dia suruh ignore, meaning that mungkin 8 kN yang dia bagi tu dah include self weight. Right. So settle, nak baca soalan kan. Okay, so kita pergi kepada step yang pertama.
Baca soalan pun 5 minit Alright. So step yang pertama, okay, ni step yang pertama, design bending moment and shear force punya value. Okay, ini apa kita nak cari? Kita nak cari MED dengan VED. Okay, saya rasa sebelum ni saya pernah ada sebut kat you all, kata formula nilai-nilai ni you kena hafalkan. Okay, pernah juga kita bagi sebenarnya dalam bentuk appendix. Ni contoh appendix yang saya share dengan you all. Okay, ni appendix yang saya bagi. Appendix ni lain sikit daripada you punya extract Eurocode tu. Okay, ada data-data yang berbeza kat sini. Okay, ni table ni. So table ni adalah table yang kita beri, so you tak perlu hafal lah. So basically table ni ada apa? It's contain we do have moment kat sini. Kita ada shear, kita ada deflection. Semua ni adalah nilai-nilai maksimal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman, tutup pintu Iman. Keluar masuk tutuplah pintu. Alright. So moment, shear, deflection. Alright. So dekat sini satu lagi saya nak highlight. Saya harap you all clear lah loading tadi point load macam mana, rupa UDL macam mana. And then kat atas ni yang gambar 5 ke atas ni support dia adalah simply supported. Sebab you all mesti nak differentiate kan, apa gambar-gambar ni apa bezanya kan. Satu beza daripada segi load UDL dengan point load. Okay, satu lagi support system dia berbeza. Yang bawah ni, yang dua tengah ni adalah fixed support. Dia fix kat kiri kanan. Okay, and then dekat tepi ni adalah cantilever. Alright, cantilever. Okay, so basically untuk guna table ni, okay, I bagi contoh sedikit. Okay, katakanlah kita ada satu cantilever beam kat sini. Okay, cantilever beam. Alright. Lepas tu I letakkan satu mungkin dekat atas tu ada satu apa kita panggil? Compressor untuk aircon kan. You ada cantilever beam kat luar tu. Lepas tu dekat luar bilik you tu ada satu compressor aircon kat situ. So you letak. So compressor tu akan react sebagai point load tu tak? Akan point load. Lepas tu beam tu sendiri dia ada self weight kan? Dia ada self weight beam tu. Okay, yang ini kita panggil sebagai UDL. Okay, untuk case ni you kena cari apa? Okay, kalau nak cari MED, apa you have to look at M untuk point load plus M untuk U. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dah jadi? Apa sudah jadi, Satna? Allah, baby dia nangis dah. Saya tengah tunjuk apa tadi Appendix appendix. Okay. MPL dan juga M untuk UDL. Alright. So, apa dia MPL? Okay, sekarang support dia support apa? Cantilever kan? So, kena tengok yang bawah lah. Cantilever kita ambil moment. Okay, UDL dan juga point load. So, WL dengan WL over 2. WL dengan WL over 2. So, untuk point load WL. Lepas tu ini kita ada WL over 2. Macam tu. Okay. So, lagi kita ada apa? Kita nak cari VED. Okay, VED jadilah V point load plus V untuk UDL. Okay. So, tambahkanlah dua-dua. Kalau satu-satu je lah. Kalau tak ada point load, ambil UDL je lah. Macam tu cara dia. Okay, kalau ada 3 load, 3 pula. Contoh ada 3 point load kan. Point load ada 2, UDL 1. So, kat sini akan tambah lagi 1 point. 1 point load punya loading. Macam tu cara dia. Okay. Cancel je. So, untuk moment pula, untuk shear apa pula? W plus W kan bawah ni. Right? W. Okay, sama juga untuk deflection. Untuk deflection juga kita ada, ni deflection apply So, kita ada deflection untuk point load plus deflection untuk UDL. Okay. So, untuk point load kita ada WL kuasa 3 E I 3. Okay. And then plus WL kuasa 3 8 E I. Okay, nampak Alright. So, settle yang tu. So, itu adalah cara kita nak keluarkan formula tu. Okay, dah clear panjang pula cerita kat sini. Okay. So, kita pergi pada contoh tadi tu. Okay. So, kita punya adalah UDL sahaja. Alhamdulillah. Okay. So, betul tak formula kat sini? Satu lagi saya nak ingatkan, nak guna table dalam formula tu, formula dalam table tu, you kena ingat bawah ni dia ada highlight unit W mesti dalam kilonewton.
you kena convert dulu unit W tu dalam kilonewton baru boleh guna formula ni. Kalau tak, you tak boleh guna formula ni. Tak valid. Okay. Alright, tu syarat dia. Okay. So, formula kita untuk UDL, okay, samalah kalau you tengok tadi ni formula dia. Ini untuk moment, ini untuk FED. Untuk ni, untuk W, untuk V. Kalau you tengok lah. Okay, sama. Okay. So, what we have to do is now, kita kena carilah nilai FED tu. Okay, dalam contoh tadi, dalam table tadi, dia kata nilai W kan. W tu samalah dengan FED sebenarnya. Okay. Alright. So, untuk cari FED ni, kita kena kira 1.358 1.35 GK, 1.5 QK. Ada dalam appendix. Saya buka sekali lagi appendix. Kalau you tengok dekat atas ni, nanti akan share juga appendix ni. Don't worry. Akan bagi appendix ni. Okay, nampak kat sini. Saya besarkan sikit. Okay, nampak ada table kat sini. Partial safety factor. Okay, ada ULS dengan SLS. ULS ni kita guna untuk moment dengan shear. SLS ni kita akan guna untuk deflection nanti. Deflection. Okay. So, hari ni kita akan guna untuk ni lah. Ini adalah permanent. Permanent is GK. Variable is QK. Okay. 1.35 GK, 1.5 QK. Itu datangnya tadi tu. Okay. So, 1.35 GK, 1.5 QK. Clear? So, kenapa darab 8? Sebab nilai QK, GK kita tadi dalam unit kilonewton per meter. Kita nak FED kita ni dalam unit kilonewton, betul tak? Kilonewton. Sebab apa? Sebab kita nak guna formula dalam table tadi tu. So, bila nak dapatkan kilonewton, nak hilangkan per meter ni, kena darabkan dengan span. Okay, darabkan dengan span. Dapatlah dalam kilonewton. Okay, cuba kira berapa nilai dia. Anybody can response? Dah ngantuk kan? Bagilah ngantuk sikit. Tolong kira. Guna calculator sikit. Berapa nilai 1.35 GK, 1.5 QK ni? Anybody can respond? Ketidur orang semua ni? 1? 21. 21? Bukan 158.4 ke? Madam tu 6.8 ke? 6.8? Oh, sorry. Bukan 6.8 sayang. 6. Darabkan dengan 8. 8 tu span. Tak nampak saya besarkan sikit. Dapat, madam. 158. Alright, terima kasih. 158.4 unit kilonewton. Okey, dah dapat FED ataupun W tadi tu. Now boleh kita guna formula ni kan? Formula yang ada table tadi. So, 158.4 darabkan dengan L kita. Effective length Kalau tak ada effective length, soalan bagi total length, kena tolak dulu dapatkan L effective. Okey, bahagi 8. Bagi 8, lepas tu you akan dapat nilai FED. Okey, cancel lah 8 ni. Okay, you akan dapat nilai yang sama lah. Okay, 158.4 kilonewton meter. Okay, and then shear force pun sama jugalah. Kita guna 158.4 bahagi 2. So, bahagi 2 je kan, simple. So, kita dapat 79.2 kilonewton. Okay, dapatlah nilai VED dengan MED. Allah, baby dah nangis dah. Okay, clear? Allah. Sekejap saya tengok ABZ. Sekejap Pusing dah. Nanti Mak panggil. Cepat. Pakai kat luar lah. Buat tengok kucing. Alright, sorry Okay, kita sambung.
Okay, so dah habis step yang pertama. So kita pergi kepada step yang kedua. So step yang kedua ni kita cari section strength. Classification of strength. Tengok cakap tak betul dah. Okay. Okay, yang ni saya tak nak sentuh banyak sebab kita dah buat last week. Kita dah dapat FY. Okay. So step yang ketiga kita buat classification of section pun saya tak nak sentuh. Siapa yang lupa boleh refer balik dekat minggu lepas punya notes. Okay, kita dapat kat sini flange class 1, web class 1, therefore kita dapat section belongs to class 1. Okay, now saya nak stress on step number 4. Step number 4, kita nak cari cross section untuk resistant bending moment dan shear. Okay, apa kita nak cari kat sini adalah MRD dengan MED pula. MED kita dah cari tadi kan, VRD. Kan kita nak compare. ED dah dapat, nak cari RD sebab kita nak compare je lagi kan. Alright, so kita go for MRD first. Okay, semua orang boleh tengok sikit, boleh tengok extract dokumen yang you ada, appendix yang ada dekat you tu. Tengok page 4 semua orang buka page 4, clause 6.2.5. Okay, clause 625, dekat situ ada bending moment. Saya baca dekat ni boleh tengok masing-masing punya. Ada dua formula dekat situ. Satu formula yang atas tu untuk class 1 dengan class 2. Formula yang bawah untuk class 3. So since kita punya section belongs to class 1, so kita guna equation yang atas lah. So yang saya tulis kat sini ni, yang ada kat slide ni adalah yang atas. Formula yang atas. Okay, so mana dah dapat WPL ni? WPL ni adalah nilai modulus untuk elastik, untuk plastik modulus. Okay, ini daripada table of properties, TOP. Yang ni daripada step kedua tadi. Yang ni daripada appendix, APDX appendix. Okay, kita tengok sikit lah. Okay, kat atas saya ada letakkan table of properties. Saya zoom sikit kat sini. Okay, saya zoom sikit. Nampak tak? Alright. So, kalau you boleh tengok kat sini, nampak tak kat sini elastis modulus? Okay, ini WEL. Elastic modulus. Yang kita nak guna adalah modulus plastik. WPL untuk plastik, EL untuk elastik. Alright, and then it has two axes, X and Y. Kalau you tengok kat sini, nilai Y lebih kecil compare dengan nilai X kan? So, kita akan ambil nilai yang lebih besar, which is kita akan refer paksi X. So, untuk contoh kita ni, kita akan ambil 895 dekat sini lah. Okay, 895 dekat sini. Okay, so 895 kat sini. Okay, satu lagi. You perasan tak? Dia punya unit SCM power of 3, cm cube. Okay, untuk you masukkan dalam calculation, kita kena make sure kita kena guna unit yang sama. Unit kita adalah mm kan? So, bila mm ke M? mm. Okay, bila mm, what you have to do is, you nak convert, you kena darabkan dengan 10 kuasa 3 untuk convertkan lah. Right? Alam-alam tu saya highlight sikit kat sini ini adalah area. Sekejap lagi kita guna area. Area kita adalah 64.6. Highlight siap-siap. Saya takut apa nama, nak kena refer banyak-banyak kali pula kan. So, area kat sini Ini area. Okay, settle. So, kat sini dapat 895 tadi tu. Okay. Lepas tu, okay. Nilai gamma M0 ni dapat dari mana? Okay, now you refer table appendix you ataupun you punya Eurocode extract tu. Tengok page yang pertama. Page yang paling depan tu. Okay, ingat tak kita ada tengok ni kan? Itu kan? Okay, ni. Ini nilai untuk gamma M0. Okay, 1 nilai dia. Alright. So, settle lah, semua dah tahu kan? Okay, ni kenapa tadi? Kenapa? Sebab kita nak tukar kepada mm cube. Alright. So, boleh tolong kira tak berapa dapat ni? $895 darab 10^3, 275 bagi 1. Saya guna color merah saya punya calculation step. 246.1. Dapat tak? 10 kuasa 6 Newton mm. Dapat. Alhamdulillah. Alright, terima kasih. Okay, so dapat. Okay, dah settle belum? Belum lagi, baru calculate ni kan. Okay, dah calculate MRD, dah calculate MED ke atas tadi. Now it's turn for us to compare. So, how to compare? Okay, kita ambil lah nilai MED kita tadi tu kan. So, MED adalah berapa tadi nilai MED kita? Kalau tengok ke atas balik, 1595.
8.4 kilonewton meter. Okey. Macam saya cakap tadi, nak compare must be apple to apple, orange to orange. Okay, unit kena sama. Bila student tak pentingkan unit ni yang jadi macam, bila tengok sekali pandang, ui, darat 10.6 besar ni, confirm lah, besar lagi daripada MED kan. Dah, dia buat pandai-pandai buat assumption betul. Maksudnya, lebih besar, lepas tu okey, salah. Okay, you kena compare, you kena convert dulu unit dia tu. So, dalam kes ni tak apalah kan, kita ambil nilai teruslah sebab Newton, mm ke kilonewton meter sama je kan. Okay, kilonewton meter. So, lebih besar daripada. So, okey ke tak okey? So, bila lebih besar, okey lah kan? So, settle lah kita punya step comparison ni. So, dapatlah full mark untuk yang ni kan? So, okey. Okey, ataupun suitable kan? Or not suitable. Okay? Alright, settle yang tu. Okey, kita pergi kepada shear resistance pula. Shear resistance ni apa? Shear resistance ni adalah VRD lah. Okay, VRD. Okay, ni panjang sikit lah Bukan panjang, you kena faham lebih sikit. Alright, VRD ni adalah formula yang saya dah ambil dari, saya extract daripada Eurocode. Cuba tengok page yang sama tadi, page 4. Tadi you tengok 6.2.5 kan? Sekarang you tengok 6.2.6. Bawah dia sikit. Okay, dia ada formula kat situ. Dia tak ada kelas-kelas. Semua kelas guna formula yang sama. So, selamat sikit kat sini lah. Okay, cuma isu dia kat sini, sebelum you nak guna formula ni, you kena check dulu nilai AV ni dulu. Okay, check nilai AV. So, first, okay, check first this AV value. You kena kira nilai AV ni. Ni pun diberikan juga dalam extract document tu kan. Nampak formula tu. A ni dapat dari mana tadi kita tengok? Ni semua dari table of properties Ni semua daripada table of properties. TOP. A tadi kita dah tengok kan 6 kan? Okay. So, cuma dekat sini nilai N ni. Okay, nilai N ni dapat dari mana? Okay, nilai N ni dapat daripada Eurocode sebenarnya. Kalau you perasan dekat situ, dekat Eurocode tu, dia ada nyatakan nilai N ni adalah nilai yang fixed value. Tu memang conversation, kita panggil conservative value. Okay, guna nilai tu sampai bila-bila. Macam tu. Alright. So, you kena check nilai AV ni mesti lebih besar atau sama dengan nilai NHWTW ni. Okay, so kita check dulu. Nanti kita tunjuk macam mana, apa kesan dia. Okay, so boleh tak kira kan? Berapa dapat? 64 yang AV ni. 64.4 bla 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 sampai 11.5 ni. Sampai TF ni. Cuba kira kan? Dapat tak? 28.34. 2834. Sorry, 28.34. 2834. Betul ke? 2834. Unit mm lah. mm square sebab area kan. Dapat Anybody can respond? Dapat. Alright, alhamdulillah, terima kasih. Okay, dah dapat AV, kena compare dengan nilai yang ni. Nilai yang kat tepi ni. So, nilai yang kat tepi ni, N tadi kita dah cakap 1.0. HW ni dapat daripada mana? Okay, HW ni dah dapat daripada, okay, kita kena kira sikit lah. HW ni sebenarnya, okay, kalau I boleh lukis kat sini, tepi sikit. Okay, ni kita punya I-beam kita. Kan? So, ini adalah total height kita, H kita. Lepas tu ini adalah H flange, kan? HF. HF ni sebenarnya sama je sebenarnya, tapi saiz beza pula. Okey, yang tengah-tengah ni adalah web kan? Betul tak? Ini flange, ini web kan? Ini flange. So, yang tengah-tengah ni adalah H web lah. Untuk dapatkan H web tu macam mana? Senang je kan? H tolak 2 H F kan? 2 H tinggi flange. Okey. So, isu dia dapat H ni dari mana? Ini dapat daripada table of properties. Okey. Kat mana table tu? Tengok balik. Bagaimana? Ni. Ini depth of section ni adalah H.
Itulah, itu pun salah satu isu juga tu kan. Ada set guna D, set guna H. Tak apalah, as long as you faham. Okay, total height dia tu adalah height lah, D lah. Okay, D 355.6. Okay, tolong kira Zat. Tolong kira berapa nilai HW kita? Tak apalah, ataupun you kira terus yang kat sini. Terus kira yang kat sini. Ni berapa? N kita 1, HW tu adalah 355.6 tolak 2 TW. TW? TF. Ini TF Ini TF, 2 TF kan ni? Kita put HF. Lepas tu ni TW. Berapa dapat ni? Yang sebelah kanan ni. Dapat tak 2428? Dapat. Right, alhamdulillah dapat. Saya injak sana sikit. Okay. Right, dapat 2428. Okay, look. 2428 ni, unit dia samalah area. Okay, so what you have to do is now, okay, macam mana cara nak check? You kena check lah. Tulis kat sini, 2428 mm. Okay, dia kata mesti lebih besar dan sama kan? Okay, lebih besar dan sama. So, maksudnya yang kita dapat lebih besar. Okay ke tak? Okay. So, kalau lebih besar, seperti yang dia nak, so kita, we are going to use this. AV kita adalah 28. Use, nak padam sebenarnya. Okay, use AV sama dengan 2838. 38 pula dah. 34. Okay, 34. Okay, sebagai contoh, saya letak kali hijau. Kali hijau. Contohlah, you kira-kira AV, you dapat 2100. Contoh. Okay, dalam kes ni, nilai AV lebih kecil daripada nilai 2428. Betul tak? Kalau macam ni, what you have to do is, you are going to use, what usu buat ni? Usu main mana? Aduh lah, petang-petang ni macam ni lah. Okay. Alright, use AV 2428. Sebab apa? Okay, isunya adalah kita akan guna check and use the greatest value. Nilai yang paling besar. Kalau you dapat AV sebelah kiri ni kecil daripada belah kanan, so you kena guna yang belah kanan. Macam tu. Itu yang penting kita kena check. Sebab student yang tak check, dia akan main guna je nilai AV tu. Dia tak check pun. Okay. So dah lepas check ni, kita gunalah 242834. Yang hijau tu contoh je. Okay. So tolong kirakan berapa dapat nilai AV ni. Nilai shear resistance ni. 2834 darabkan dengan 275 set 3. Empat 9 kan? Apa tak? Newton. 4 lebih kurang So bila dah dapat kita kena dapat tak? You dapat tak? Dapat. Okay, dapat. So kalau dapat, okey lah. So kita kena compare dengan VED kita. VED kita tadi kita dapat berapa? VED kita dapat 79.2 kilonewton. Alamak, kilonewton. So you kena convert lah kan. Daripada ni, okay, kita ambil 500 550 lah bagi 1000 dapat kilonewton. So lebih besar daripada VED. So okey kita okey. Okey, right? So okey. Settle. Okay? Okay. Okay, step yang terakhir. Sikit lagi. 5 minit je. Okay, step yang terakhir ni adalah shear buckling untuk hari ni. step yang ke-6 tu kita buat minggu depan insyaAllah. Alright. So, untuk shear buckling ni, kalau you tengok dekat dalam, cuba kita buka sikit kita punya
bukan appendix, kita punya Eurocode. Okay, kita tengok Eurocode sikit. Okay, nampak? Okay, dekat clause 6.2.6 ni, bracket 6. Okay, dia kata apa? Dia kata for unstiffened web should be checked. Okay, kita kena check, mesti check this section HW over TW ni lebih besar daripada 72 epsilon equation ni. Okay, N ni 1 lah. Okay, N ni 1. Okay, you kena check ni. Kalau dia satisfied, baru kita check, kita proceed to shear buckling punya checking. Alright. Tapi kalau dia kurang, okay, kalau kita dapat kurang, HW over TW tu kurang daripada 72 epsilon, meaning that we have no checks required. Tak perlu check in further. Okay, so I boleh cakap sebenarnya step number 5, dia macam touch and go je lah, macam I cakap tadi kan. Dia touch and go sahaja. Kita check, lepas tu okay tak okay ke, kita biar pergi kat dia. Macam tu. Just bagi tahu je, no checks required or ataupun check for further analysis. Tak perlu check pun in full. Sebab apa? Sebab apa saya kata touch and go? Sebab, okay, baca kat sini. Okay, tadi I dah kata N1 kan. Lepas tu dia kata, for beam and column, check is rarely necessary. Rarely ni maksudnya dia jarang lah. Bila kita jumpa dia, memang jarang sangat kita kena further check. Sebab apa? Sebab selalunya dia akan dapat nilai apa? Dapat nilai less than 72 epsilon. Which is, bila less, HW over TW tu less than 72 epsilon tadi tu, yang over N tu. Apa yang kita kena buat? No further analysis requires. Macam tu. Okay. So check lah kita HW over TW. HW kita dah kira tadi kan. Dapat 332.6 kita dah kira tadi kan. Okay, 332.6. So, dapatlah 45.6. So, 72 epsilon ni kita dah kira hari tu kan. Ingat tak minggu lepas? Kita kira epsilon ni set 235 over set. Berapa lupa dah. Banyaknya set kat sini. 275 kan. Dapatlah 0.92. Now, saya nak minta tolong kirakan 72 epsilon ni. Bahagi dengan N ni. Berapa dapat? 66. 0.24 kan? Betul tak? 72 epsilon. Alright, betul kan? Terima kasih. Bila 72 epsilon, you dapat 66.24. HW over TW, you dapat 45.6. So, nampak tak kat sini? Dia kurang kan? Okay, bila kurang, maksudnya apa? No further analysis required. So, therefore, no checks on shear buckling is required. So, that's it. Untuk step yang kedua. Kalau perlu pun, just bagi tahu kat situ, need. Okay, need to check shear buckling. Macam tu. Just cukup untuk bagi tahu required or not sahaja. Tu I cakap touch and go je sebenarnya step number 5 ni. Alright. So basically itu sahaja untuk minggu ni. Shear buckling. Sampai shear buckling. Minggu depan kita akan buat flange induced buckling. Kita akan buat web buckling. Ni panjang lah. Paling panjang web buckling sebenarnya. And finally we go for deflection untuk minggu depan. Alright. So seperti yang grup-grup yang semalam dan juga pagi tadi. Yang semalam. Saya akan bagi diorang PDF file yang ini. So terpulanglah kalau you nak cuba dulu sebelum kelas minggu depan, you boleh try calculate dulu sebab formula dah ada kan, kira je dulu. And cepatlah sikit jadinya kita punya proses kiraan nanti. Dengan harapan kalau cepat siap contoh ni, sempatlah kita jenguk sikit soalan pasir macam mana. Kalau tak sempat, tak dapatlah nak tengok soalan pasir, right? So saya akan bagi sekejap lagi soalan PDF ni. Alright. So, okay ke so far? Semua faham? Okay ke? Laju saya hari ni Okay. Okay. Alright. So, kalau tak ada apa-apa,